Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Antara Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Waddallah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bersabda menekankan pentingnya semua pihak untuk terus bekerjasama dalam menanai peranan masing-masing ke arah memperkukuh pengalaman pembelajaran, pengajian dan penghayatan Al-Quran melalui pendekatan tadabbur yang sahih dan mudah. Bersabda pada Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1447 Hijrah, Duli Antara Mulia juga menyentuh tema sambutan tahun ini, iaitu mengukuhkan pembelajaran Al-Quran dan menghayati ajarannya merupakan kesinambungan daripada hasrat Paduka Ayahanda Duli Antara Mulia yang menekankan Al-Quran sebagai teras kehidupan. Majlis berlangsung malam tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Antara Mulia, Duli Antara Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Antara Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Antara Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan serta ahli-ahli jawatankuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1447 Hijrah. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dalam sembah alu-aluan, Menteri Hal Ehwal Agama antara lain menekankan usaha mempelajari Al-Quran perlu terus diperkukuhkan untuk menjadikannya tidak sahaja setakat bacaan dan hafalan, bahkan hendaklah dengan pemahaman. Kegiatan mentadabbur ini insya-Allah akan diperkukuhkan sewajarnya di samping memperkukuhkan usaha pembelajaran bacaan dan hafalan yang kita telah sedia ada untuk dikembangkan, terutama sekali mengembangkan bacaan tarannum yang mana pada masa ini sedang berkembang di luar negara dengan suatu mutu yang sangat menggalakkan kari-kari peringkat dewasa dan peringkat remaja, bahkan kanak-kanak telah dapat menguasainya. Amalan tadabbur Al-Quran Sabda Duli Antara Mulia membawa kepada penghayatan 3 konsep utama, tilawah, ta'lim dan tazkiyah. Namun dalam meniti arus kemodenan termasuk kemajuan teknologi digital dan pengaruh kecerdasan buatan yakni AI, kini merupakan suatu kenyataan merentasi kehidupan seharian. Dalam hal ini kita menjunjung tinggi titah peringatan Paduka Ayahanda mengenainya pada sambutan Hilal Hijrah baru-baru ini, khususnya cabaran teknologi AI yang semakin canggih sehingga boleh menyebabkan kesukaran kita untuk menilai dan membezakan yang mana realiti atau yang diada-adakan. Pada hemat saya, cabaran kepantasan maklumat dan
Pertembungannya menuntut kita untuk memiliki sikap yang lebih bijaksana dalam berusaha merungkai berbagai khazanah ilmu yang tersirat. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda mengingatkan mengenai peranan mufasir atau pentafsir Al-Quran merupakan satu kedudukan tinggi dan mulia yang menuntut penguasaan ilmu dan pematuhan kepada disiplin ilmu yang ketat. Dengan demikian, kita perlu menyedari bahawa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yakni AI, hanyalah sebuah wasilah atau perantara dalam mana ianya tidak memiliki basyirah atau mata hati, di samping tidak berpaksikan kepada disiplin ilmu yang bersanad. Kemajuan teknologi ini bagaimanapun harus dimanfaatkan dengan aplikasinya berpandukan kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah demi memelihara keselamatan akidah serta kesejahteraan ummah dan negara. Justru kebijaksanaan kita menggunakan teknologi mestilah sentiasa diimbangi dengan kekuatan rohani dan integriti ilmu yang bersanad. Inilah benteng utama kita bagi melahirkan ugamawan serta generasi yang bukan sahaja celik digital, malah teguh imannya dalam mendepani apa jua cabaran masa kini dan mendatang. Para pemenang daripada 5 kategori musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1447 Hijrah mempersembahkan hafazan beserta pemahamannya. Kategori A menghafaz juz 30 beserta pemahamannya bagi peserta berumur 13 tahun ke bawah. Kategori B menghafaz surah Luqman, surah As-Sajdah, surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Mulk, surah Al-Jin dan surah Al-Insan beserta pemahaman surah Nuh, surah Al-Muzammil, surah Al-Mudaththir, surah Al-Qiyamah dan surah Al-Mursalat bagi peserta berumur 14 tahun ke atas. Berhenti sesuatu ayat dengan teratur. Sementara kategori C menghafaz juz 1 hingga juz 4 beserta pemahaman surah Al-Hijr dan surah An-Nahl terbuka bagi semua peringkat umur. Kategori D menghafaz juz 1 hingga juz 15 beserta pemahaman surah Al-Aqaf, surah Muhammad dan surah Al-Fat terbuka kepada semua peringkat umur. Berzahir pada wajah seseorang dalam bentuk keindahan, ketenangan dan kewibawaan. Bagi kategori E menghafaz 30 juz beserta pemahaman surah Maidah dan Al-An'am terbuka kepada semua peringkat umur. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah dan cenderamata kepada peserta. Johan kategori A Dayang Nur Syifa Hasanah binti Muhammad Fikri menerima wang tunai $1,500 Brunei. Naib Johan Dayang Nur Safia Az-Zahra binti Hafiz dan tempat ketiga Dayang Nur Sarah Bashira binti Muhammad Fikri. Diikuti Johan kategori B Dayang Aina Zunah Insyirah binti Haji Abdul Manab menerima wang tunai $2,000 Brunei, sementara Dayangku Wajihah binti Pengiran Khairul Nazri di tempat kedua dan Dayang Siti Nur Darwishah binti Sabli di tempat ketiga. Sementara Johan kategori C, Dayang Siti Nur Zawanah binti Muhammad Saidin menerima wang tunai $2,800 Brunei. Tempat kedua, Dayangku Siti Huwaidah Karimah binti Pengiran Muhammad Helmi, manakala Dayang Atikah Munirah binti Haji Muhammad
di tempat ketiga. Menerima wang tunai $3,500 Brunei, Johan kategori D disandang oleh Dayang Amirah Batrisha alias Sarah Huwaina binti Haji Amir Hisham. Tempat kedua Dayang Nur Sofia Solehah binti Muhammad Fikri dan Awang Muhammad Faiz Najwan bin Muhammad Saleh di tempat ketiga. Pemenang kategori E Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi menerima wang tunai $5,000 Brunei. Naib Johan Awang Muhammad Afif Fikri bin Haji Abu Bakar dan Awang Muhammad Amin Yusuf bin Muhammad Arifin di tempat ketiga. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pembangunan, Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims dan Brunei Darussalam Central Bank. Dalam keberkatan bulan yang penuh rahmat, golongan belia sebagai pewaris kepimpinan negara diseru supaya terus memperkukuh jati diri, menanamkan rasa cinta kepada raja, agama dan negara serta meningkatkan amal ibadah dengan penuh keikhlasan. Usaha seumpamanya penting dalam memastikan semangat kenegaraan sentiasa seiring dengan tuntutan agama. Menurut ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i, selaras dengan konsep Melayu Islam beraja. Perkara tersebut antara dikongsikan semasa sesi temu bual bersama Menteri Hal Ehwal Agama sempena Hari Kebangsaan ke-42. Untuk pertama, kalau yang menuntutlah sebaik-baiknya, belajarlah sebaik-baiknya. Kalau yang bekerja, sudah bekerjalah, berkhidmatlah sebaik-baiknya. Di manapun perkhidmatan, private sector atau kerajaan atau di angkatan bersenjata atau di mana-mana yang beruniform, polis dan sebagainya, berkhidmatlah untuk negara dengan sebaik-baiknya. Untuk keluarga juga itu yang penting. Dan semuanya ini, kita ini mesti merasakan, kita ini mempunyai Brunei. Jadi semua ini mestilah ada semangat patriotik di dalamnya yang mula ditanamkan dengan kesedaran sejarah. Nuzul Al-Quran merupakan salah satu peristiwa agung dalam sejarah Islam yang berlaku pada bulan Ramadan. Dengan Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci yang bukan sahaja dituntut untuk dibaca dan dilagukan dengan tartil, malah ia dijadikan sebagai rujukan utama dan panduan hidup. Dengan membaca Al-Quran, ia bukan sahaja menghidupkan hati yang lesu, malah menyuburkan iman yang layu dan menyuluh jiwa yang gelap dengan cahaya hidup. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Menghidupkan Jiwa dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahawa terdapat beberapa adab yang perlu diberi perhatian ketika membaca Al-Quran. Antara adab-adab tersebut ialah: pertama, hati hendaklah hadir dan fikiran hendaklah tertumpu pada Al-Quran yang dibaca. Kedua, memahami kebesaran kalamullah, ketinggian dan keutamaannya. Ketiga, mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Quran. Keempat, menginsafi bahawa Al-Quran itu bukan kata-kata manusia. Kelima, bertadabbur ketika membaca Al-Quran, di mana selain hati perlu hadir, akal pula berfikir dan memahami setiap ayat yang dibaca, meneliti perintah dan larangan, lalu menerima serta menginsafi.
14 bakal usahawan berkarih Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah menerima bantuan modal keusahawanan di bawah skim pembiayaan kebajikan keseluruhannya berjumlah $34,047 Brunei diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Penyampaian bantuan dihasrat membolehkan penerima mengembangkan perusahaan yang telah dirancang. Penyampainya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku ahli lembaga pengarah dan pengerusi Jawatankuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan. Di bawah skim berkenaan, peserta diwajibkan menjalani beberapa program latihan yang dikendalikan oleh yayasan dengan kerjasama Livewire Brunei. Turut hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Bersyukur rasanya dapat menerima bantuan daripada yayasan dan boleh insyaAllah menunjukkan lagi bisnes yang akan datang. Dengan adanya bantuan ini akan dapat membantu saya menggunakan sebaik mungkin untuk harian dan juga bulanan lah. Alhamdulillah, very gembira pasal first time kan, baru tahu sini yayasan kita ni ada juga bantuan untuk orang kita ni yang belum ada kemampuan. Jemaah Menteri Majlis Komuniti Sosio-Budaya ASEAN ASCC menegaskan semula komitmen bersama untuk memajukan ASEAN yang berteraskan rakyat, inklusif dan berdaya tahan sejajar dengan peralihan daripada Pelan Tindakan ASCC 2025 kepada pelaksanaan Pelan Strategik ASCC di bawah wawasan Komuniti ASEAN 2045. Semasa mesyuarat ASCC ke-35 yang diadakan di Makati City, Republik Filipina, Jemaah Menteri ASCC turut mengiktiraf peranan penting sistem pangkalan data ASEAN bagi penilaian dan pengawasan ADME serta menekankan kepentingan penyelarasan rentas tunggak dan rentas sektor dipertingkatkan bagi memastikan inisiatif-inisiatif ASEAN memberi impak yang bermakna dan boleh diukur kepada masyarakat di rantau ini. Mewakili negara kemesyuarat tersebut, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Di bawah tema kepengerusian ASEAN Filipina, Navigating Our Future Together, Timor Leste menyertai mesyuarat berkenaan buat pertama kali sebagai ahli ASEAN. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad bersama menteri-menteri ASCC lain juga menyatakan sokongan terhadap keutamaan ASCC Filipina dalam membina keluarga yang berdaya tahan dan perkasa, inklusiviti, sosial, belia bijak dan inovatif serta masa depan yang mampan dan terjamin dari segi keselamatan makanan. Turut ditekankan peranan utama institusi keluarga dan mengongsikan pengemaskinian terhadap Pelan Tindakan Institusi Keluarga Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bagi memastikan ia kekal relevan dengan keperluan semasa. Sebelum menghadiri mesyuarat berkenaan, Yang Berhormat menyertai menteri-menteri ASCC dalam forum peringkat tinggi ASCC. Yang Berhormat menekankan kepentingan memperkasa belia ASEAN sebagai rakan peneraju dan arkitek bersama masa depan rantau ini dengan melangkaui penyertaan semata-mata ke arah kepimpinan belia yang bermakna serta penciptaan bersama dasar berteraskan ASEAN Centrality and Outward Looking yang diperkukuh melalui penyelarasan rentas tunggak. Yang Berhormat turut menegaskan keperluan pendidikan holistik, pembelajaran sepanjang hayat dan ekosistem inovasi bagi melengkapkan belia dengan daya tahan dalam lanskap global yang pesat berubah. Juga menyertai Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.